Assalamualaikum murid-murid. Semua dah makan? Semangat tak nak belajar hari ni? Alhamdulillah. Hari ni kita akan masuk tajuk hafazan. Maksudnya kita akan menghafaz sesuatu surah. Tapi surah apa yang kita akan hafaz hari ni? Surah yang kita akan hafaz hari ni ada kaitan dengan gambar-gambar pada slide di hadapan. Jadi cuba kamu beritahu cikgu apa yang kamu nampak pada gambar-gambar ni. Ya? Syaitan tengah ganggu pakcik tengah sembahyang. Lagi? Syaitan tengah kacau abang tu berdoa. Lagi? Betul. Semua betul. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan ataupun jin ni selalu ganggu manusia buat ibadah dan buat kebaikan. Dan syaitan dan jin ni selalu goda manusia ataupun pengaruhi manusia untuk buat benda yang tak baik. Contohnya, pukul 6 pagi, emak kejut kita solat subuh. Tapi kita rasa liat nak bangun, rasa malas nak bangun. Kita rasa macam ada yang duk bisik kat telinga. Tidur, jangan bangun. Tidur lagi best. Siapa yang duk bisik tu? Syaitan lah kan? Sebab tu kita rasa malas nak buat ibadah. Jadi dalam surah ni Allah memberi peringatan kepada manusia, kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan kejahatan jin dan syaitan. InsyaAllah bila kita baca dan amalkan surah ni, kita akan terhindar daripada godaan jin dan syaitan tu. Contohnya ataupun khususnya bila kita amalkan surah ni sebelum solat, kita akan rasa yakin, fokus kita tak terganggu untuk melakukan ibadah solat tu. Jadi apakah surah yang istimewa ni? Tak lain tak bukan surah An-Nas. Jadi seterusnya cikgu akan buka satu video animasi berkaitan kisah surah An-Nas, bilangan ayatnya dan makna bagi setiap ayat. Jadi jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan menghafal surah An-Nas. Tetapi sebelum itu, mari kita telusuri kisah di sebalik surah An-Nas ini, bilangan ayatnya dan makna bagi setiap ayat. Pertama, surah An-Nas ini ialah surah yang terakhir dalam Al-Quran, iaitu surah yang ke-114. Kedua, surah ini diturunkan di Mekah. Ketiga, nama surah ini diambil daripada perkataan An-Nas yang berarti manusia. Keempat, Allah SWT memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya daripada kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, sama ada ia datang daripada jin maupun manusia. Kelima, sifat waswas manusia berpunca daripada jin dan manusia itu sendiri. Baik, jom kita lihat berapa bilangan ayat dalam surah An-Nas ini. Terdapat 6 ayat dalam surah An-Nas. Baik, makna bagi setiap ayat dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menasihani. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pemisik menghasut yang timbul tenggelam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan hasutan ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, iaitu pemisik dapat hasut dari kalangan jin dan manusia. Alhamdulillah, semua dah faham. Jangan lupa amalkan. Created using Powtoon. Baik, dah selesai. Macam mana? Seronok tak? Faham tak? Alhamdulillah. Baik. Dalam video tu kita dapat mengetahui kisah surah An-Nas ni, bilangan ayatnya dan makna bagi setiap ayat. Jadi apa keperluan untuk kita tahu semua tu? Ia adalah untuk memudahkan hafalan kita. Maksudnya bila kita faham sesuatu kalimah tu, makna sesuatu kalimah tu, kita akan mudah ingat. Jadi
Dah tengok kan berapa bilangan ayat? Jadi surah An-Nas ni ada berapa bilangan ayat? Cuba bagi tahu cikgu. Terdapat 6 bilangan ayat dalam surah An-Nas. Okey, seterusnya cikgu akan buka pula rakaman audio bacaan surah An-Nas ni oleh qori yang fasih bacaannya. Kita dengar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, baik. Dah dengar kan? Cikgu akan buka untuk kali kedua, tapi kali ni cikgu nak kita baca sama-sama. Boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, selesai bacaan. Kita dah pun lihat video, dah pun dengar bacaan. Jadi sudah tiba untuk kita menghafaz. Jadi bagaimana cara untuk kita menghafaz surah ni? Okay, ada banyak cara, tapi ia juga boleh diaplikasikan untuk menghafaz surah lain. Okey, cara yang pertama adalah dengan menggunakan teknik pengulangan. Okey, yang pertama, setiap ayat tu diulang 3 hingga 5 kali sebelum meneruskan ayat yang seterusnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat yang kedua. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kemudian ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ayat yang keenam. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kemudian di akhir itu cuba ulang daripada ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jika tidak boleh lagi, ulang lagi. Okey? Kemudian cara yang kedua, menggunakan teknik yang sama, teknik pengulangan, tapi diulang sedikit demi sedikit. Contohnya, kita dah boleh menghafal ayat pertama, kedua dan ketiga, dan kita nak hafal pula ayat yang keempat. Jadi kita perlu mengulang hanya dari ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga,
dan seterusnya hafal ayat keempat tu. Contohnya ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Dan untuk hafal ayat keempat, hanya perlu mengulang dari ayat yang kedua, kemudian yang ketiga dan hafal ayat yang keempat. Dan apabila dah boleh hafal ayat keempat, hafal pula ayat yang kelima. Untuk hafal yang kelima ni, ulang dari ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat dan hafal ayat yang kelima. Dan bila boleh hafal ayat yang kelima, untuk hafal ayat yang keenam, ulang pula dari ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima dan hafal ayat yang keenam. Dan apabila dah boleh hafal ayat yang keenam, untuk kukuhkan lagi, ulang dari ayat yang kelima dan enam. Jadi ia dilakukan secara berterusan jika untuk mendapatkan hafalan setiap ayat tu. Kemudian dengan cara yang lain pula adalah dengan kaedah talaqi. Kaedah talaqi ni ialah kaedah memperdengarkan bacaan dan hafalan kita kepada orang lain. Contohnya kepada rakan, guru. Sama ada secara menyambung ayat demi ayat ataupun secara hafalan keseluruhan. Maksudnya kita boleh hafal keseluruhan ayat yang kita nak hafal tu kepada rakan kita, dan rakan kita pun boleh memperdengarkan hafalan keseluruhan ayatnya kepada kita. Jadi sama-sama akan perbetulkan bacaan. Dan dengan cara menyambung ayat demi ayat pula, contohnya Mira membaca ayat yang pertama, kemudian Syuhada menyambung bacaan Mira dengan membaca ayat yang kedua, kemudian kembali kepada Mira menyambung ayat yang ketiga, dan begitulah berikutnya. Jadi kaedah tu lebih efisien. Baik. Kemudian jangan lupa amalkan surah-surah yang telah dihafaz ini dalam solat, kerana lebih kerap kita membaca, lebih mudah untuk kita ingat dan akan kekal dalam ingatan. Kemudian kerapkanlah menghafal surah-surah, menghafal Al-Quran, kerana ia dapat mencerdaskan minda. Itu saja. Terima kasih.